Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama sekali saya ingin ucap jutaan terima kasih atas kehadiran semua media yang ini hadir pada hari ini. Seperti mana yang kita telah edarkan, hari ini kami akan membuat satu laporan rasmi kepada SPRM ke atas Tuan yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahiruddin. Sebenarnya untuk makluman, ini adalah laporan yang kedua kita buat. Sebelum ini kita pernah buat Desember 2018. Hari ini kita tampil untuk kali kedua buat laporan susulan ke atas Tun Johar. Saya sebenarnya tampil membuat laporan ini kerana melihat Johar ini telah melakukan salah guna kuasa dia untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri secara berat sebelah. Harus diingat, demokrasi sepatutnya dikehadapankan. Tidak ada setakat ini undang-undang yang melarang untuk wakil rakyat melompat. Itu kita kena akur. Memang tidak ada lagi setakat ini. Di seluruh Malaysia memang tidak ada. Dan pembubaran yang dibuat oleh Tun Johar ini sebenarnya dibuat tanpa berjumpa terlebih dahulu dengan 65 wakil rakyat di Sabah. 60 yang dipilih oleh rakyat, 5 yang adun dilantik. Sebaliknya apa yang berlaku, demokrasi telah terhalang, demokrasi telah dirosakkan. 33 wakil rakyat sepatutnya diberikan peluang untuk bertemu dengan Johar, malangnya telah disekat di tengah jalan oleh pihak polis. Ini tidak pernah berlaku sebenarnya di seluruh Malaysia, dan ini amat-amat memalukan. Dan yang peliknya, dia telah membenarkan pula Syafiq Abdal untuk berjumpa dengan dia. Bukankah tuan yang terutama ni adalah payung kepada seluruh rakyat, khususnya di Sabah, tanpa mengira latar belakang politik mereka, agama. Sebaliknya, dia telah membuat keputusan dengan membelakangkan daripada mendengar 65 wakil rakyat. Kita lihat sebagai contoh di banyak negeri, di Perak, contohnya di Johor dan sebagainya, di Melaka. Melaka juga ada tuan yang terutama, tidak ada sultan di sana, tetapi demokrasi telah berlaku di sana. Maknanya tuan yang terutama telah berjumpa ke semua wakil rakyat. Jadi harus diingat, mengimbau kembali, tahun 2018 sepatutnya akhir 2018, maknanya Januari itu, sepatutnya Tun Johar ni sudah tamat tempo untuk sebagai tuan yang terutama. Dan sebelum ini kita buat laporan SPRM ke atas Johar kerana Johar telah campur tangan. Sebelum ini pada Mei 2018, kerajaan negeri Sabah ni telah ditawan oleh Barisan Nasional selepas 29 kursi, ditambah lagi dengan wakil daripada STAR, sehinggalah mereka menubuhkan kerajaan. Tetapi akhirnya pada malam Tun Johar sepatutnya menjadi saksi untuk Tan Sri Musa Aman mengangkat sumpah. Saya ada pada waktu itu. Tun Johar sebenarnya telah memujuk wakil rakyat, Barisan Nasional untuk melompat parti. Dan kita tak apa, kita tak ambil kisah lah. Tapi akhir 2018 Desember, undang-undang negeri Sabah telah ditukar, di mana tidak ada tempoh had lagi untuk Johar menjawat jawatan tuan yang terutama. Dan kita telah bagi tahu akan timbul masalah apabila Johar jadi tuan yang terutama. Saya telah rujuk dengan peguam saya, apa akan berlaku
sekiranya pilihan raya diadakan, perikatan menang, dia tidak menutup pintu istana, tidak membenarkan perikatan itu naik pergi istana untuk angkat sumpah. So mungkin dia rasa tidak sesuai sebagai ketua menteri. Saya tanya dengan panel program saya, dia beritahu kita akan bawa kes ke mahkamah, berapa lama keputusan akan diambil. So itu saya minta supaya pihak SPRM mengambil tindakan yang tegas ke atas Johar ni. Dia tidak kebal dari undang-undang sebenarnya, kan? Sepatutnya diletak jawatan dan menceburkan diri terus dalam bidang politik. Kenapa mesti bersembunyi dalam istana? Kan dia berpihak kepada Syafiee, ini sudah tidak betul. Ini kita nak tuan yang terutama Waimah Sultan, dia tidak berpihak, kan? Kenapa dia mesti berpihak? Jadi kita beranggapan bahawa salah satu sebab pembubaran ini dibuat adalah kerana dia telah menerima imbuhan, tempoh jawatan dia telah ditambah. Ini adalah satu imbuhan kepada Syafiee, sebab Syafiee telah membantu dia. Jadi ini adalah salah satu salah guna kuasa yang jijik, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh tuan yang terutama. Tidak pernah berlaku dalam sejarah. Media boleh rujuk, tak pernah ada orang awam membuat laporan SPRM ke atas Johar, ke atas tuan yang terutama, melainkan kami. Tidak pernah berlaku. Sebab apa? Sebab dia telah mendedahkan institusi istana itu jadi kotor, kan? Dia sepatutnya apa yang dia lakukan sebelum, kalaupun dia nak bubar, apa yang dia perlu buat ialah dia panggil ke semua 65, tanya. Kalau dia tidak puas hati, dia boleh bubar sebab dia ada kuasa untuk membubarkan dewan. Ini tidak berlaku. Dia sekat tengah jalan, 33 adun, 2 jam mereka tunggu depan pintu istana. Tak bukan depan pintu istana pun, di depan jauh lagi, agak jauh lah, di dekat roundabout bawah tu, dia telah arahkan polis untuk buat sekatan jalan raya. Demokrasi apa ini? So itu dia telah jelas melakukan salah guna kuasa yang cukup jijik. Ini tidak boleh diterima. Kemudian kita harus ingat, apabila pilihan raya diadakan, apa yang berlaku? Dia beritahu, Syafiee Apdal beritahu, Singapura juga mengadakan pilihan raya. Pihak media pun tahu keadaan muka bumi Sabah dan Sarawak ni cukup luas, pulaunya, kan? Berapa banyak kita khawatir, kan? COVID ni dia akan merebak, kan? Tidak akan dapat dikawal, kan? Sebab keadaan kemudahan kesihatan yang agak kurang di Sabah, dengan kedudukan daerah-daerah yang begitu jauh. Satu Sabah ni keluasan dia lebih kurang 89 negeri di semenanjung Malaysia, dan berapa ratus juta wang yang akan dibelanjakan. Adakah Syafiee sanggup tanggung ini? Dia bubar, kan? Sebab dia sudah tidak ada sokongan majoriti. Ini bukan gentleman, dia pengecut. Dia pernah lakukan benda yang sama, kan? 2018 Mei, tuan-tuan boleh rujuk, kan? Ini sejarah telah membuktikan dia telah mengambil kuasa kerajaan negeri Sabah melalui parti yang melompat. TYT telah mengambil jalan memecat Musa Aman. Kenapa dia tidak ambil pendekatan yang sama ke atas Syafiee Apdal? Kenapa? Kenapa? Apa negara ni? Negeri ni bukan bapa dia punya. Ini negeri demokrasi. Saya terpaksa berlaku biadab terhadap Johar sebab dia telah menyebabkan kerosakan yang begitu teruk terhadap demokrasi. Yang kedua, apabila pilihan raya diadakan, berapa ratus juta duit rakyat akan dikorbankan hanya untuk memuaskan nafsu Syafiee Apdal. Yang ketiganya, COVID. Di Sabah kita nampak keadaan, setiap kali ada kes, Sabah mesti ada kes baru, kan? Maknanya COVID ini masih bergerak aktif di Sabah. Tidak sepatutnya diadakan pilihan raya, kan? So itu kami tampil, kami meminta, kami merayu dengan SPRM supaya melihat ruang yang ada untuk mengambil tindakan terhadap Johar Mahiruddin ini. Yang seterusnya, kami juga tampil untuk membuat laporan SPRM ke atas Syafiee Apdal, kan? Saya ingat ada dibekalkan dengan tuan-tuan berkenaan pemberian projek
lebih bernilai 1.5 bilion tanpa tender kan. Kepada ini pun saya akan maklumkan teruslah. Jadi perincian dia saya akan berikan dengan apa ini, dengan SPRM. Tidak perlulah saya bagi tahu dengan pihak media. Yang pastinya kita minta supaya pihak SPRM dapat mengambil tindakan yang cukup tegas berhubung perkara ni. Kan Syafiq Apdal ni kan, Syafiq Apdal apa ini, kita juga berharap diambil tindakan kan, dapat apa ini, tindakan yang sama dapat diambil seperti mana tindakan telah diambil ke atas Peter Anthony kan, kehilangan apa ini, wang Risda 15.5 juta. Kita juga berharap agar ada wujud beberapa apa ini, kita ada apa ini, bukti kenapa apa ini, projek 1.5 bilion ni diberikan kepada yang kita apa ini, tahu bahawa projek ini telah diberikan tanpa tender. Ini juga kita akan apa ini, kita akan berikan ke dalam pihak SPRM. Dan yang akhir sekali, kita sedang meneliti dengan panel peguam kita untuk menyaman Johar ini. Kami yang buat keputusan untuk menyaman Johar kerana dia telah jelas telah membahayakan nyawa seluruh rakyat Sabah dan jentera pilihan raya yang terlibat, frontliner kan, di pihak SPR, penjawat-penjawat awam, mereka ni akan bekerja di barisan hadapan kan. Kita akan sedang pihak peguam kita sedang meneliti, dan kita sekali lagi ingin menyatakan bahawa kami tidak ingin berlaku biadab, tetapi ruang apa tu ataupun demokrasi telah dipijak, sudah tidak ada lagi di Sabah. Saya bagi tahu dengan parti-parti politik, apakah persediaan kamu sekiranya Perikatan menang, pintu istana dia tutup kan. Harus diingat, ini tidak mustahil akan berlaku, sebab pilihan yang ada dalam kepala otak TYT ini hanya Syafiq Apdal. Ditakdirkan dia kalah, dia kena angkat. Tidak ada undang-undang yang boleh menghalang TYT untuk membuka pintu istana dia. Tidak ada undang-undang setakat ni. Maknanya kita boleh paksa Johar itu untuk buka pintu istana. Sekiranya dia tidak bersedia untuk menerima sekiranya dia tidak bersedia untuk menerima apa ini, calon ketua menteri daripada Perikatan, dia berhak. Sebab itu kita apa ini, kita akan buat laporan dan minta pihak SPRM akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Itulah, terima kasih ya. Kamu sekarang di Kuala Lumpur, mana? Kuala Lumpur. Besok ada nih, abang angkat nih. Yang posisi lagi satu